Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu taala pada siri yang ke-64. Mudah-mudahan pertemuan ini adanya manfaat, adanya kebaikan, adanya ibrah dan pengajaran yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita telah tiba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita telah tiba pada hadis yang ke-755. Kita telah tiba pada hadis yang ke-755. Pada hadis yang ke-755 masih lagi berkenaan tentang al-istihadah, yang mana seorang wanita istihadah itu dia perlu bersihkan dirinya, berwuduk, dan kemudianlah pada waktu itu barulah dia boleh untuk solat. Sebentar. Okey, baca sanad dia 755. Yang ni dah baca belum? Dah. Sampai mana? Sampai habis bab. Baca 756. Maka daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, istaftat, telah meminta jawapan, telah bertanya fatwa Ummu Habibah bintu Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Mereka ini adalah adik-beradik kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pada baris yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Pada baris yang ke, daripada bawah 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8 daripada bawah. Nanti kita akan baca hadis ni kemudian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Baris yang kedua, 4, 5 daripada bawah. Maka berkata Imam Nawawi rahimahullah, inna banat Jahash as-salas, sesungguhnya adik-beradik ataupun anak-anak kepada Jahash ada 3 orang. Tiga orang anak perempuan. Zainab binti Jahash, yang ini adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Beliau dikenali dengan panggilan Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Orang yang mana Allah kahwinkan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha, kami kahwinkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahash. Maka itu yang pertama. Yang kedua adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ummu Habibah binti Jahash, yang mana kita baca nama beliau di sini. Maka Ummu Habibah binti Jahash adalah isteri kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma.
Yang ketiga, Hamnah binti Jahash. Dan Hamnah binti Jahash ini adalah isteri kepada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ada 3 orang adik-beradik, yang mana Zainab binti Jahash Ummul Mukminin, Ummu Habibah binti Jahash isteri kepada Abdurrahman bin Auf, dan Hamnah binti Jahash adalah isteri kepada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Kata Imam Nawawi, kunna yastahidna kulluhun. Ketiga-tiga mereka ini Allah berikan kepada mereka istihadah. Ketiga-tiga ini mereka ada istihadah. Sebab itu kadang-kala kita baca adalah Zainab binti Jahash, ataupun pada waktu itu Hamnah binti Jahash, ataupun Ummu Habibah binti Jahash radhiyallahu ta'ala anhu. Wakila, kata Imam Nawawi, ada juga para ulama sirah berpandangan yang hanya ada haid adalah pada waktu itu Ummu Habibah binti Jahash radhiyallahu ta'ala anhu. Terus baca hadis. Maka telah bertanya fatwa, telah bertanya soalan yang memerlukan jawapan. Siapa? Ummu Habibah binti Jahash kepada Nabi SAW. Faqalat, maka beliau berkata, inni ustahadu, sesungguhnya aku adalah wanita yang sering datang haid, wahai Rasulullah. Faqal, maka baginda Nabi SAW bersabda, innama dhalika irkun, sesungguhnya itu bukanlah darah haid, itu adalah darah yang keluar, yang datangnya daripada urat. Faghtasili, maka mandilah kamu. Maka maksud mandi di sini bukan Nabi suruh mandi setiap solat, tetapi kerana Ummu Habibah binti Jahash dia telah ragu-ragu, yang diingat pada waktu itu dia ada darah haid. Maka sebab itu Nabi suruh dia mandi untuk dia bersih dan keluar daripada hadas, dan kemudian dia kena solat seperti biasa. Bukanlah pada waktu itu Nabi suruh mandi setiap kali solat. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis, Nabi tak ada sebut pun faghtasili kulla salah, mandilah setiap kali solat. Nabi tak suruh. Maka wanita istihadah dia tidak perlu mandi setiap kali nak solat. Maka perbuatan Nabi menyuruh dia mandi, nanti perawi sendiri akan terangkan. Summa salli, sabda Nabi, kemudian solatlah kamu. Fakanat taghtasilu inda kulli salah, maka Ummu Habibah binti Jahash beliau sendiri yang pada waktu itu nak mandi setiap kali solat. Berkata Al-Laits, baca. Maka berkata Laits bin Sa'ad, lam yadhkur Ibnu Syihab, perawi yang bernama Ibnu Syihab tak ada menyebutkan yang Nabi ada menyuruh Ummu Habibah binti Jahash untuk mandi setiap kali solat. Nabi tak suruh pun. Sebab itu beliau berkata, walakinnahu syai'un fa'alathu hiya, tapi itu adalah perbuatan daripada pilihannya sendiri. Wa qala Ibn Rumhin fi riwayatih ibnatu Jahash wa lam yadhkur Umma Habibah. Maka perbuatan mandi setiap kali solat, perawi hadis itu sendiri yang menjelaskan Nabi SAW tak ada suruh untuk wanita istihadah untuk mandi setiap kali solat. Itu adalah perbuatan yang beliau sendiri ingin lakukan. Jelas ke jelas? Baca 757. Khatanata Rasulillah. Apakah maksud khatanah? Lihat pada baris yang ketiga daripada atas. Maka kata Imam Nawawi, para ulama bahasa menyebut bahawa al-akhtan yang memberi maksud aqaribu zawjatir rajul, keluarga sebelah isteri dipanggil khatan, keluarga sebelah lelaki dipanggil ahma, wal ahma'u aqaribu zawjil mar'ah, keluarga suami dipanggil ahma. Ashar pula apa ashar? Maka ashar adalah umum, yang ummul jami', keluarga lelaki dan perempuan, ataupun bahasa kita panggil biras, itu umum. Tetapi kalaulah pada waktu itu keluarga perempuan, maka dipanggil akhtan ataupun khatan. Keluarga lelaki, maka pada waktu itu dipanggil ahma. Maka Ummu Habibah ini adalah keluarga, adik-beradik kepada isteri Nabi. Maka sebab itu disebutkan bahawa sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahash adalah merupakan keluarga isteri Nabi SAW. Sebab beliau adalah adik-beradik dengan Zainab binti Jahash Ummul Mukminin radhiyallahu anha.
dan beliau adalah isteri kepada Abdul Rahman bin Auf, ustuhidat, maka beliau telah pada waktu itu dalam keadaan haid, istihadah, minta dalam keadaan istihadah. Dan berapa lamakah keadaan istihadah beliau? 7 sinin, selama 7 tahun. Beliau istihadah selama 7 tahun. Fastaftat Rasulullah, maka beliau telah bertanya kepada Nabi SAW berkenaan perkara tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, inna hadhihi laysat bil haidah, sesungguhnya ini bukanlah haid, walakin hadha irkun, namun sesungguhnya ini adalah darah yang keluar disebabkan sesuatu urat. Faghtasili, maka Nabi suruh dia mandi. Tapi Nabi tak adalah suruh dia mandi setiap kali solat. Nabi sekadar suruh dia mandi sebab sebelum ini dia rasa dia dalam hadas besar, dalam haid. Maka sebab itu dia masih lagi belum angkat hadas besar, dia belum lagi mandi. Maka Nabi SAW suruh dia mandi, wasalli, dan pada waktu itu solat seperti biasa. Tapi tak adalah Nabi SAW suruh dia mandi setiap kali solat. Nabi tak suruh begitu. Terus qalat Aisyah, maka Ummu Habibah ni dia mandi dekat rumah Zainab binti Jahsh, isteri Nabi. Berkata Aisyah, maka adalah Ummu Habibah mandi fi mirkan, pada bekas air. Maksudnya dia masuk ke dalam bekas air tersebut. Fi hujrati ukhtiha, di rumah pada waktu itu saudara perempuannya Zainab binti Jahsh, hatta ta'luwa, sehingga naik ke permukaan air, humratud dam alma, merahnya darah. Dia masuk ke dalam bekas air tersebut sehingga pada waktu itu penuh darah pada bekas air tersebut. Beliau masuk ke dalam bekas air tersebut. Terus baca. Maka lihat baris yang ketiga daripada bawah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maknahu annaha kanat taghtasil fil mirkan. Beliau masuk ke dalam bekas air tersebut. Sebentar. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey. Maka beliau mandi di dalam bekas tersebut. Fatajlisu fi, beliau duduk di dalamnya. Wa tasubbu alaiha alma, dan dicurahkan air ke atasnya. Maka bercampurlah air yang jatuh daripadanya dengan darah. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, maka berubah air disebabkan warna darah tersebut. Terus baca hadis. Maka berkata pada waktu itu perawi berkenaan tentang seorang wanita, yang mana wanita ni ingat istihadah macam haid. Maka berkatalah pada waktu itu perawi Abu Bakar bin Abdul Rahman, kalaulah Hindun mendengar akan fatwa ini, wallahi demi Allah, sesungguhnya beliau menangis kesedihan kerana beliau tak boleh solat lama. Sebab dia ingat istihadah itu sama hukumnya seperti haid. Sebenarnya pada waktu itu tidaklah sama seperti haid. Terus riwayat seterusnya, baca sampai habis. Terus riwayat 759 sama je lebih kurang. Maka lama dia haid, lama dia istihadah selama 7 tahun. Terus sebentar, saya nak kena jawab panggilan jap. Nanti kita sambung balik sekejap, 2 minit.
Hadis berapa tadi? 760. Baca sanad dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka masih lagi persoalan yang ditanya oleh Ummu Habibah binti Jahash, adik-beradik kepada Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Sa'alat Rasulullah, beliau telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anidam, berkenaan tentang darah yang keluar daripada dirinya. Faqalat, maka berkata Ummul Mukminin Aisyah, ra'aitu mirkanaha, aku melihat tempat isian air, mal'ana dama, dipenuhi dengan darah. Sebab beliau mandi dekat rumah Zainab binti Jahash, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, umkusi, maka tahanlah dirimu daripada solat dan puasa. Qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, selama tempoh mana haid kamu menahan kamu. Maksudnya kamu tak perlu solat dengan puasa sewaktu haid sahaja. Thumma tasili, bila habis sahaja haid, walaupun darah masih keluar dan itu adalah darah istihadah, maka mandilah kamu, wasalli, dan tunaikanlah kamu akan salat. Maka pada waktu itu seseorang wanita itu yang ada istihadah, dia kena benar-benar bezakan mana satu darah haid, mana satu darah istihadah. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dipelajari lebih mendalam oleh setiap wanita. Riwayat 761, baca sanad dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahash yang merupakan isteri kepada Abdul Rahman bin Auf, syakat telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adam, tentang darahnya yang berterusan keluar. Maka Nabi bersabda kepadanya, umkusi, tahanlah diri kamu daripada solat puasa, qadra, selama tempoh, kadar tempoh, maka natabisuki haidatuki, haid menahan kamu daripada melakukannya. Summa tasili, lalu kalaulah habis dia tempoh haid, walaupun darah masih keluar, maka mandilah kamu. Fakanat taghtasil, maka hadis ini jelas, Nabi tak ada suruh pun dia, maka adalah dia mandi setiap kali nak solat. Maka itu bukanlah tuntutan, itu bukanlah pada waktu itu boleh dijadikan dalil bahawa disyariatkan untuk mandi setiap kali waktu solat. Sebaliknya pada waktu itu dia hanya perlu mandi ketika mana berakhirnya tempoh haidnya. Terus bab yang ke-15, bab wujubi qada'is shaumi 'alal haid. Seorang wanita haid dia perlu mengqadakan puasanya, tapi tidak perlu mengqadakan solat dia. Maka pada bab ini ada 3 hadis. Terus maka berkenaan tentang mengqadakan solat sahaja, tidak mengqadakan puasa sahaja, tidak mengqadakan solat. Kata Imam An-Nawawi pada baris yang pertama, nombor 1, ajma'al muslimuna ala anna al-haidha wan nufasa la tajibu alaihim as-salah wala as-sawmu fil hal. Bahawa seorang yang berada dalam situasi haid dan nifas, maka para ulama ijma' sepakat bahawa mereka tidak wajib untuk menunaikan solat dan pada waktu itu puasa dalam waktu tersebut. Sebab tengah haid, maka tak boleh untuk dia puasa dan untuk dia solat. Yang kedua, wa ajma'u, dan para ulama juga sepakat ala annahu la yajibu alaihima qada'us salah, bahawa tidak wajib ke atas mereka untuk mengqadakan solat. Maka wanita yang haid, maka tidak diwajibkan untuk mengqadakan solat. Yang ketiga, wa ajma'u ala annahu yajibu alaihima qada'as shaum, maka wajib untuk yang haid dan nifas untuk mengqadakan puasa. Dan ini pun adalah ijma', kesepakatan para ulama. Maka kenapa solat tak perlu qada, puasa kena qada?
Maka kata para ulama, wal farqu bainahuma, satu dalilnya adalah hadis sebab Nabi tak suruh, tetapi daripada sudut kias dia, wal farqu bainahuma anna salata kathirah mutakarrirah, bahawa solat itu kalaulah perlu qada akan menjadi terlalu banyak. Ada orang yang setiap bulan uzur dan sebagainya, maka pada waktu itu akan menjadi terlalu banyak untuk dia qada. Mutakarrirah, dan solat ini berulang setiap hari lima waktu. Fayashukku qada'uha, maka akan menjadi susah untuk mereka mengqadakan solat. Namun sebaliknya puasa, maka ianya hanya wajib dalam setahun sekali. Maka pada waktu itu tidak sukar untuk mengqadakan puasa. Terus baca. Maka seorang wanita kata Mu'adzah telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau berkata, "Ataqdi ihdana salah?" Adakah harus, adakah perlu salah seorang daripada kami mengqadakan salat ayyama mahidhiha, semasa tempoh beliau haid? Maka Aisyah pada waktu itu tanya, "Adakah kamu ni khawarij? Aharuriyatun anti?" Adakah kamu ini khawarij? Kenapa Aisyah tanya adakah beliau khawarij? Lihat kepada baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada bawah. Kerana golongan khawarij pada waktu itu menyebut yujibuna alal haidi qada as-salah al-faitah. Lazim, wajib ke atas wanita yang haid pada waktu itu untuk mengqadakan solat. Itu adalah pandangan yang tidak tepat, yang salah daripada golongan khawarij. Mereka kata orang yang uzur, yang haid, kena qada balik solat mereka. Maka Aisyah pun tanya, adakah kamu khawarij? Sebab itu kamu tanya soalan seperti ini. Maka kata Aisyah, qad kanat ihdana tahidu ala ahdi Rasulillah. Sungguh salah seorang daripada kami pernah haid sewaktu Nabi SAW masih hidup. Maka kami tidak diperintahkan untuk mengqadakan solat. 763, teruskan. Laju sikit. Maka beliau telah bertanya, kata Mu'adzah kepada Ummul Mukminin Aisyah, adakah wanita haid perlu untuk mengqadakan salat? Maka Aisyah bertanya balik, aharuriyatun anti? Adakah kamu seorang khawarij? Kenapakah disebut haruriyah? Kerana haruriyah ini pada baris yang kedua, 4, 6, 7 daripada bawah. Kerana haruriyah ini dinisbahkan kepada tempat yang bernama Harura, dan ianya berhampiran dengan Kufah. Berkata As-Sam'ani, maka di sinilah berkumpulnya golongan Khawarij di Haruriyah. Maka pada waktu itu disebutkan sebagai Haruriyah, merujuk kepada pemahaman Khawarij pada zaman tersebut, yang mana mereka mendakwa wanita yang uzur perlu untuk mengqadakan salat. Terus, maka wanita ini berkata, lastu bi Haruriyah, qad kunna. Maka pada waktu itu Aisyah berkata, sungguh kami para isteri Nabi SAW kami haid. Fa'amarahunna an yajzina, maka apakah baginda ada memerintahkan mereka untuk mengqadakan solat? Jawapannya tak ada. Nabi tak ada suruh. Maka kenapa kamu tanya kena qada solat? Qala Muhammad bin Ja'far ta'ni yaqdina, yajzina maksudnya yaqdina. 764, jelas ke jelas? Baca. Maka aku bertanya, berkata Mu'adzah, apakah isu dengan wanita haid? Mereka mengqadakan puasa tetapi tidak mengqadakan solat. Maka Aisyah bertanya, adakah kamu khawarij? Maka aku menjawab, lastu bi haruriyah, bukanlah aku daripada kalangan khawarij. Akan tetapi aku hanya bertanya. Menjawab Aisyah, kana yusibuna zalik, maka kami ditimpa dengan haid ketika mana zaman Nabi SAW. Maka Nabi memerintahkan kami untuk mengqadakan puasa sahaja, wala nu'mar, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadakan solat. Maka tidak disyariatkan untuk mengqadakan solat walaupun kita nak, kita rasa mampu, sebab Nabi SAW tidak suruh. Bab yang ke-16 berkenaan tentang tasatturil mughtasil, orang yang mandi hendaklah menutup auratnya
paling kurang bisaubin wahid, dengan satu kain, ataupun pada waktu itu dengan satu pakaian. Maksudnya, kalaulah pada waktu itu ditutup kadar yang minima untuk menutup aurat, maka pada waktu itu pun mencukupi. Terus 765. Maka Ummu Hani binti Abi Talib lihat kepada baris yang paling bawah, fasmuha, maka nama beliau adalah Fakhtah. Wakila, ada menyebut namanya Fatimah, ada yang menyebut namanya Hind. Maka beliau dipanggil Ummu Hani kerana beliau ada anak yang bernama Hani bin Hubairah bin Ammar. Maka beliau telah masuk Islam Yaumal Fatah, pada tahun pembukaan kota Mekah radhiyallahu taala anha. Maka Ummu Hani telah berkata, "Zahabtu ila Rasulillah, aku telah pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Fatah, pada tahun pembukaan kota Mekah. Maka aku mendapati baginda sedang mandi, wa Fatimah binatuh, dan anak perempuan Nabi Fatimah tasturuhu, sedang menutup baginda bisaubin, dengan satu pakaian." Maka pada waktu itu ditutup daripada pandangan mata manusia. Maka daripada sini sunnah orang yang mandi pada waktu itu hendaklah dia menutup dirinya sekurang-kurangnya dengan satu helai kain ataupun satu helai pakaian. Maka tak digalakkan untuk mandi telanjang, mandi bogil walaupun rasa tak ada orang. Ketika mana di dalam bilik air dan sebagainya. 766 terus. Maka sesungguhnya Ummu Hani binti Abi Talib menceritakan kepadanya, iaitu kepada Abu Murrah, bahawa apabila pembukaan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah, atat Rasulullah, maka Ummu Hani telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu baginda berada di dataran tinggi Mekah, bi'ala Mekah. So Nabi bila pembukaan kota Mekah, Nabi dah tak ada rumah pada waktu itu. Rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijual dan dimiliki oleh orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rumah dan tidak ada tempat untuk Nabi tinggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di dataran tinggi Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri untuk mandi. Fasatarat, maka telah menutupi baginda akan anak perempuan baginda Fatimah. Summa akhadha thawbah, bila Nabi dah habis mandi, baginda mengambil satu kain, faltahafa bih, lalu menyeliputi diri baginda dengan kain tersebut. Summa salla, kemudian baginda Nabi SAW telah solat 8 rakaat, 8 rakaat solat subhatad duha, dengan niat solat sunat duha. Maka daripada sini perkataan subhatad duha menjadi dalil bahawa solat sunat duha boleh sampai 8 rakaat. Ada orang kata tak boleh, hanya 2. Tak ada dalil untuk 8. Dengan jelas pada hadis riwayat Muslim ini menggunakan perkataan 8 rakaat subhatad duha, yang mana pada waktu itu dinisbahkan 8 rakaat tadi adalah solat sunat duha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam solatkan. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, maka kata Imam Nawawi, fa inna minan nasi man yatawahham, ada daripada kalangan manusia yang pada waktu itu ada kekeliruan, yang mereka berkata, laisa fi hadza dalilun ala anna duha, tidak ada dalil di sini dan pada mana-mana bahawa solat sunat duha itu adalah 8 rakaat. Wa yaz'umu anna an-nabiy shalla fi hadzal waqti 8 rakaat bisabab fath Makkah. Lalu ada yang mengatakan 8 rakaat ini Nabi solat sebagai tanda kesyukuran di atas pembukaan kota Mekah. Padahal dengan jelas disebut di sini subhatad duha. Maka Nabi solat sunat duha sebanyak 8 rakaat. Jelas ke jelas? Baca hadisnya 767. Maka telah menutupi baginda. Ini tajuk bab bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mandi dalam keadaan pada waktu itu anak perempuan baginda menutupi baginda. Walaupun Nabi tidaklah mandi, tidak berpakaian, cuma baginda tetap menutup dengan kain daripada tubuh badan baginda dilihat oleh orang lain.
Bukanlah maksudnya Nabi tutup dan kemudian tak pakai apa-apa. Tetap Nabi SAW walaupun di dalam persendirian, Nabi tetap memakai kain, memakai sesuatu yang menutup aurat baginda. Ini adalah kain tambahan. Umpama langsir, umpama zaman kita kalau masuk dalam ni dengan pintu dan sebagainya. Terus maka apabila baginda Nabi SAW telah selesai, maka falamma ightasala akhadahu, maka baginda Nabi SAW mengambil kain tersebut, faltahafa bih, lalu baginda menyelimuti badan baginda dengan kain tersebut. Kemudian baginda berdiri dan menunaikan 8 rakaat sajadat ay rakaat, dan itulah solat duha, kata Ummu Hani radhiyallahu taala anha. 768 terus. Aku telah meletakkan untuk Nabi SAW air, wasatartuh, dan aku telah menutupi baginda sewaktu mandi. Faghtasala, kata Maimunah, maka Nabi SAW barulah baginda mandi. Bab yang ke-17 berkenaan tentang haram melihat kepada aurat, sama ada aurat lelaki ataupun aurat wanita. Maka lihat pada baris, pada perenggan yang kedua daripada tajuk ini, hukmun nazar ilal aurah, hukum melihat kepada aurat orang lain. Maka kata Imam Nawawi, maka wa amma ahkamul bab fa fihi tahrimu nadharir rajul ila auratir rajul. Seorang lelaki tidak boleh melihat kepada aurat lelaki yang lain. Wal mar'atu ila auratil mar'ah, begitu juga seorang wanita tidak boleh melihat kepada aurat wanita yang lain. Wa hadza la khilafa fihi, dan ini adalah sesuatu yang tidak ada pertentangan padanya. Wa kadzalika nadhrur rajul, begitu juga penglihatan seorang lelaki kepada aurat wanita, maka tak boleh. Wal mar'atu, seorang wanita melihat kepada aurat lelaki pun, semua ini adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Minta maaf kalaulah ada yang puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pada baris yang kedua daripada perenggan tersebut, wa hadza tahrimu fi haqqi ghairil azwaj wasadah, hukum tidak boleh melihat kepada aurat orang lain adalah selain daripada suami isteri. As-sadah maksudnya tuan, cuma zaman kita dah tak ada hamba. Maka kes yang ada pengecualian adalah suami isteri. Maka suami isteri, apakah hukum suami isteri melihat kepada aurat pasangan masing-masing? Amma zawjan falikulli wahidin minhuma an-nazar ila aurati sahibihi jami'aha illa al-farj, kecuali kemaluan. Pada waktu itu para ulama tidak galakkan. Dan kalaulah dilihat juga kepada kemaluan pasangan masing-masing, maka hukumnya adalah annahu makruh, hukumnya pada waktu itu adalah makruh. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada baris yang kedua, 4-6 daripada bawah, kata Imam Nawawi, wa amma nadharur rajul ila maharimi, adapun seorang lelaki kadar mana yang boleh dimelihat daripada mahram dia, daripada keluarga dia, fas sahih, maka yang sahih bahawa diharuskan baginya untuk melihat di atas daripada di atas daripada pusat, dan pada waktu itu bawah daripada lutut. Itu yang dia boleh untuk lihat. Ada juga mengatakan tidak boleh kecuali pada tangan dan anggota yang terbuka ketika mana dia sedang berkhidmat dan sebagainya. Terus baca riwayat 769. Jelas ke jelas? Jelas. Terus sabda Nabi SAW, la yanzur rajul, janganlah seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki yang lain. Maka kata para ulama, walaupun lelaki sama lelaki tak boleh, maka apatah lelaki bersama dengan yang ajnabi, yang bukan mahram. Walal mar'atu ila auratil mar'ah, seorang wanita tidak boleh melihat kepada aurat wanita yang lain. Wala yufdi, dan tidak boleh bersatu bersama seorang lelaki dengan lelaki yang lain fi thawbin wahid, pada pakaian yang satu ataupun selimut yang satu. Maka yang ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala,
pada baris yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 2, 4, 6 daripada atas. Ini kata Imam Nawawi, idza lam yakun bainahuma hail, apabila tidak ada sebarang pelapik antara mereka, maka tidak boleh dalam satu selimut, dalam satu pakaian, haram di antara lelaki dengan lelaki yang lain. Maka apatah lagi kalau berlainan jantina, lagilah tidak boleh. Wala tufdi, dan tidak boleh bersatu bersama seorang wanita dengan wanita yang lain, fi thawbil wahid, dalam baju yang sama, pakaian yang sama, selimut yang sama. 770 baca. Baca panggil Safi jap. Terus adakah boleh mandi bogel telanjang? Maka daripada sudut harus, daripada sudut sunnah, maka hendaklah pada waktu itu memakai sesuatu, kain, seluar dan sebagainya. Tapi perbincangan daripada sudut harus, adakah harus? Jawapan dia adalah harus, adalah boleh. Sebab itu dibawakan tajuk jawazil irtisal, keharusan mandi orianan bertelanjang fil khalwah, ketika mana bersendirian. 771. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Rafi qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadza ma hadatsana Abu Hurairah an Muhammad Rasulillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara ahadits, maka beliau sebutkan beberapa hadis yang beliau dapat daripada Abu Hurairah. Antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat Banu Israel, adalah Bani Israel, yaghtasiluna, mereka mandi pada zaman tersebut uratan, dalam keadaan bertelanjang. Ini mengikut hukum tersebut pada waktu itu boleh. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lihat kepada baris yang kedua, 3, 4, 5 daripada awal tajuk, yahtamilu anna hadza kana jaizan fi syar'ihim, bahawa ini adalah boleh ketika mana dalam syariat mereka. Maka daripada zaman tersebut, mereka pada waktu itu telah mandi tidak berpakaian. Daripada zaman tersebut, yanzuru ba'duhum ila sawati ba'd, maka sebahagian mereka melihat kepada aurat sebahagian mereka yang lain. Wa kana Musa, dan adalah Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tak macam mereka. Yaghtasilu, baginda akan mandi bersendirian. Maka ada daripada kalangan Bani Israel berkata, wallahi demi Allah, ma yamna'u Musa, tidaklah yang menghalang Musa daripada mandi dengan kita, kecuali pada waktu itu illa annahu adar, beliau mempunyai penyakit. Apakah maksud penyakit adar? Maka lihat kepada baris yang ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada penghujung tajuk 2, 4, 5, daripada penghujung tajuk baris yang kelima. Maka apakah itu adar? Azimul khusyatain, iaitu seorang lelaki yang ada penyakit di mana telurnya besar, kedua-dua telurnya besar. Maka mereka menuduh Nabi Musa macam tu. Nabi Musa kemaluan dia bengkak, sebab itu dia tidak mandi dengan kita, dia ada kecacatan, keaiban. Maka Allah nak menunjukkan yang Nabi Musa ini tidak aib, Nabi Musa ini tidak ada penyakit. Maka sabda Nabi SAW, fadhahaba marrah yaghtasil, maka Nabi Musa telah pergi untuk mandi di satu tempat yang asing daripada orang lain. Fawada'a thawbahu ala hajar, dan beliau telah meletakkan pakaiannya pada sebuah batu. Fafarral hajaru bi thawbih, maka batu ini telah membawa lari pakaian Nabi Musa. Batu tu Allah hidupkan dan membawa lari pakaian Nabi Musa. Sabda Nabi SAW, fajamaha Musa, maka Nabi Musa telah lari mengejar, biithrihi, menelusuri, menuruti batu tadi, seraya berkata, thawbi hajar, bajuku wahai batu, hajar ayya hajar, thawbi ya hajar, bajuku wahai batu, bajuku wahai batu. Sehingga Bani Israel semuanya dapat melihat kepada mereka dapat melihat kepada aurat Nabi Musa. Lalu mereka berkata, wallahi demi Allah, ma bi Musa min ba'sin, tidaklah ada sedikit pun dengan Nabi Musa daripada penyakit ataupun aib.
Maka pada waktu itu faqamal hajar, barulah batu tadi berhenti, hatta nuzira ilaih, sehingga mereka melihat kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa telah mengambil pakaiannya, fatafiqa bil hajar, maka dia telah mula memukul batu tadi dengan pukulan yang kuat. Berkata Abu Hurairah, wallahi demi Allah, innahu bil hajari nadbun, sesungguhnya batu itu ada kesan, ada bekas 6 ataupun 7 daripada pukulan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka mengikut pada waktu itu, mereka punya pandangan bahawa boleh untuk mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Maka di sini dalam mazhab, dalam agama kita, hanya boleh ketika mana khalwah, bersendirian, tak ada orang lain nampak, tak ada orang lain tengok dan sebagainya. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, annahu yajuzu kashful aurah fi mawdi'il hajah fil khalwah, boleh membuka aurat pada tempat yang ada keperluan dan tempat yang pada waktu itu bersendirian daripada pandangan mata orang lain, seperti nak mandi, halal baul, buang air kecil, muasyaratuz zaujah, bersama suami isteri dan sebagainya. Namun pada waktu itu tidaklah boleh ada orang lain. Baris yang kedua, wa amma bihadratin nas, kalaulah membuka aurat di hadapan manusia waktu manusia ada, maka pada waktu itu haram hukumnya dan tidak boleh pada waktu itu dilakukan begitu. Terus riwayat yang seterusnya, al-i'tina bihifzil aurah, mengambil berat untuk menjaga aurat. Perlulah mengambil berat untuk menjaga aurat. Terus 772 baca. Maka ini berkenaan tentang perlunya mengambil berat untuk menjaga aurat. Maka diceritakan di sini kisah baginda Nabi SAW yang apabila baginda pada waktu itu nak mengangkat sedikit kain baginda sewaktu nak melakukan kerja, waktu itu baginda belum menjadi rasul, maka baginda telah terjatuh dalam keadaan pengsan. Allah pada waktu itu nak menjaga, memelihara baginda daripada baginda Nabi SAW pada waktu itu membuka aurat baginda. Begitu juga kisah seorang sahabat bernama Miswar bin Makhramah yang mana terjatuh kain dia ketika mana dia memegang batu. Maka Nabi suruh dia cepat-cepat untuk pada waktu itu menutup aurat dia. Maka berkata Jabir bin Abdullah, lamma bunyatil Ka'bah, apabila Ka'bah dibina, waktu ini usia Nabi lebih kurang 35 tahun. 5 tahun sebelum menjadi Rasul. Zahaban Nabi SAW bersama dengan pakcik baginda Abbas telah pergi yanqulani hijarah, untuk mengalihkan batu-batu. Maka berkata Abbas kepada Nabi, ij'al izara, angkatlah kain kamu dan pada waktu itu sangkutlah ke leher kamu. Kan kita nampak sebahagian orang Arab yang buat kerja yang pakai kain, yang mana kadang-kadang kita nampak. Maka pada waktu itu mereka akan angkat kain mereka dan mereka pada waktu itu letakkan dekat leher mereka. Lalu nampaklah peha dan sebagainya. Tak adalah nampak kemaluan, tapi nampak peha dan sebagainya yang merupakan sebahagian daripada aurat. Supaya mudah untuk mengalihkan batu, kata Abbas pakcik Nabi. Fafa'ala, baru sahaja Nabi nak buat, fakharra ilal ard, Nabi terjatuh ke atas bumi, wa tamahat ainah, dan terangkat mata Nabi ke langit. Kemudian pada waktu itu baginda terus bersabda dan berkata, izari, izari, kainku, kainku. Maka Nabi menjatuhkan semula kain baginda. Berkata Rafiq dalam periwayatannya, ala raqabati walam yakul ala atiki. Terus 773. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW kana yankulu ma'ahumul hijarah. Nabi pernah mengalihkan bersama dengan mereka akan batu untuk pembinaan Kaabah. Wa alaihi izaruh, dan pada waktu itu baginda memakai kain. Maka pakcik baginda Abbas memberitahu kepada baginda, ya bani akhi, wahai anak saudaraku, lau halalta izarak, kalaulah engkau longgar buka sedikit kainmu.
Maksudnya pada waktu itu lipatkan kain dan pada waktu itu sangkutkan dekat leher dan tengkuk supaya mudah untuk berjalan. Faja'altahu, lalu kamu letakkan kain kamu di atas bahu kamu, dunal hijarah, untuk memudahkan mengangkat batu. Maka berkata perawi, fahallahu, baru sahaja Nabi SAW buka, maksudnya Nabi longgarkan ikatan kain, dan Nabi pada waktu itu nak sangkut, nak letakkan di atas bahu baginda. Fasaqata, maka baginda jatuh dalam keadaan pingsan. Maka berkata perawi, fama ru'iya ba'da dhalikal yawma uryana, maka tidak pernah selepas daripada itu kelihatan yang baginda Nabi SAW membuka aurat. Maka daripada hadis ini, bila Allah menjaga aurat baginda, nak menerangkan kepada kita pentingnya untuk setiap orang menjaga aurat masing-masing. Terus 773, 4, berkenaan tentang Miswar bin Makhramah, terjatuh kain dia. Maka Nabi suruh cepat-cepat untuk dia mengambil kain tersebut. Terus baca. Tengok Atiyah. Fi, anak-anak tidur ke? Tak, okey, tak apa, tak payah. Daripada Miswar bin Makhramah, beliau berkata, aku telah mengangkat, aku telah datang, bihajarin ahmiluhu thaqil, untuk mengangkat satu batu yang berat, thaqil berat, wa alayya izarun khafif, dan pada waktu itu aku memakai kain yang nipis. Fanhal izari, maka terlepaslah kainku, terjatuh kain dia. Wa ma'il hajar, dan aku sedang memikul batu yang berat yang aku tak mampu nak letakkan. Lam astati an ada'ah, aku tak mampu nak meletakkan sehinggalah aku sampai ke tempat untuk meletakkannya. Maka Nabi SAW tegur dia, Nabi bersabda, irji, pergi balik kepada pakaian kamu dan ambillah ia, wala tamshu urah, dan janganlah berjalan pada waktu itu dalam keadaan bertelanjang, tidak menutup aurat. Bab yang ke-20, ini kita dah baca dah. At-tasattur, perlunya mengasingkan diri, menjauhkan diri ketika mana nak buang air kecil. Maka sebaik-baiknya jauh daripada pandangan mata manusia tak nampak ketika mana nak buang air. Ini adalah pada zaman dulu ketika mana tak ada tandas, tak ada apa dan sebagainya. Maka pada waktu itu perlu untuk buang air di tempat yang jauh daripada pandangan mata manusia. Terus 775, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, ardafani Rasulullah, Nabi SAW telah menumpangkanku zata yaumin, pada satu hari, khalfah, di belakang baginda. Maksudnya dua orang menunggang satu unta. Ini pun menunjuk harus, kalaulah pada waktu itu unta itu mampu, maka boleh untuk menunggang dengan dua orang. Fa asarra ilayya haditha, maka Nabi telah membisik kepadaku satu hadis. La uhaddithu bihi, aku tidak pernah menceritakan hadis tersebut kepada seorang pun daripada kalangan manusia. Wa kana ahabba mastatara bih, maka apakah hadis tersebut? Nabi SAW bersabda bahawa apa tempat yang baginda suka untuk menjauhkan diri, lihajatih, untuk menunaikan hajat, untuk membuang air, adalah hadafun, sesuatu tempat yang sesuatu tempat yang tinggi. Hadaf maksudnya pada baris yang ketiga daripada awal tajuk, martafa'a minal ard, sesuatu tempat yang tinggi, yang jauh daripada pandangan mata manusia. Yang kedua adalah haishinahal, di dalam kebun pohon kurma yang jauh daripada pandangan mata manusia. Berkata Asma' fi hadithih, yakni haid nahal. Terus bab yang ke-21 berkenaan tentang annal jima'a kana fi awalil Islam, di awal Islam berjima' bersetubuh tidaklah mewajibkan mandi, kecuali ayyan zilal mani, apabila keluarnya air mani. Selagi mana tak keluar air mani, maka pada waktu itu tak wajib mandi. Maka sebenarnya Imam Nawawi Imam Muslim bawakan hadis-hadis ini supaya ada di antara kita jangan salah faham bahawa kalaulah baca hadis, Nabi kata kalaulah tak keluar air mani tak payah mandi. Maka Imam Muslim terangkan siap-siap seperti yang dibawa tajuk oleh Imam Nawawi bahawa ini adalah di awal Islam.
Kemudian wa bayani naskhih, kemudian hukum tersebut telah terbatal, dimansuhkan, bahawa wa annal ghusla yajibu bil jima', bersetubuh sahaja, masuk je kemaluan lelaki dalam kemaluan perempuan, kadar mana hasyafah, masuk je hasyafah pada kemaluan perempuan, maka pada waktu itu wajib mandi walaupun tak keluar air mani. Maka mana-mana hadis yang menyebut apabila keluar air mani sahaja perlu mandi, maka itu adalah di awal Islam. Baca tajuknya bahasa Arab. I'lam, kata Imam Nawawi, annal ummata mujtami'ah, seluruh umat Islam telah sepakat ala wujubil ghusl, bahawa wajib mandi apabila berlakunya jima'. Wa illam yakun ma'ahu inzal, walaupun air mani tak keluar. Sebab dengan jima' pada waktu itu wajibnya mandi. Dan nanti akan dibawakan hadis yang membatalkan, yang menasahkan pada waktu itu hukum yang terdahulu. Wa ala wujubihi bil inzal, dan begitu juga bila keluarnya air mani walaupun tanpa jima', maka wajib mandi. Maka bila berjima' sahaja walaupun tak keluar air mani, wajib mandi. Bila keluar je air mani walaupun tanpa jima', contohnya pada waktu itu dengan nampak sesuatu, melihat sesuatu, maka wajib mandi. Wa kana jama'atun minas sahabah ala annahu la yajibu illa bil inzal, thumma raja'a ba'duhum wal aqad al ijma' ba'da al akharin. Maka pada awalnya sebahagian pada sahabat, kata Imam Nawawi, ada yang mengatakan selagi mana tidak keluar air mani walaupun berjima' tak perlu mandi. Namun pada sahabat ini bila telah dimaklumkan dengan hadis Nabi SAW, mereka telah menarik balik pendapat mereka, mereka telah rujuk. Dan daripada zaman sahabat telah berlakunya ijma' bahawa apabila bersetubuh walaupun tidak keluar air mani, maka pada waktu itu wajib untuk mandi. Nanti kita baca hadisnya. Kalau tak sempat sekarang, kerana dah tinggal 8 minit, maka pada jam 6.30 petang nanti insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ana, jazakillah khairah. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Baca riwayat 772 daripada Sahih Muslim. Maka Imam Nawawi akan bawakan semua hadis yang di awal Islam, bahawa hanya ketika mana keluar air mani sahaja wajib mandi. Jima' bersetubuh tak wajib mandi selagi tak keluar. Namun kita akan perasan pada riwayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 784, maka dibawakan hadis di hujung bahawa apabila bersetubuh sahaja, berzima' sahaja walaupun tak keluar air mani, maka pada waktu itu wajib mandi. Terus baca. Maka daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, aku telah keluar bersama dengan Nabi SAW pada hari Isnin ila Quba, ke Quba, hatta idza kunna fi Bani Salim, ketika mana kami tiba di perkampungan Banu Salim bin Auf. Waqafa Rasulullah, maka baginda ini, Banu Salim ini adalah tempat di mana terdirinya Masjid Jumaah. Sebab itu kalau kita pergi umrah sekarang, maka kalau kita berjalan kaki mengikut jalan sunnah, darbus sunnah, maka kita akan nampak signboard Masjid Jumaah dan juga Masjid Itban bin Malik. Itban bin Malik ini, dia pernah pada waktu itu minta Nabi solat dekat rumah dia. Dalam hadis Riyadhus Shalihin ada, Tirmizi pun kita ada baca. Maka Nabi SAW datang, maka sampai ke sekarang ada nama Masjid Itban bin Malik, cuma tak ada atap. Sekadar tempat yang pada waktu itu ada dinding, tempat kecil, kerana itu adalah rumah dia yang Nabi SAW datang dan solat 2 rakaat di rumah dia. Maka ketika mana kami berada di perkampungan Banu Salim iaitu perkampungan penduduk Masjid Jumaah, pada waktu itu Nabi SAW telah berdiri di depan pintu rumah Itban. Fasaraha bih, maka pada waktu itu ada sahabat yang telah meninggikan suara memanggil Itban bin Malik untuk datang. Nabi nak jumpa dia. Fakharaja, maka dia keluar tergesa-gesa, yajurru izarah, dalam keadaan menyirit kain dia. Dia nak pakai kain pun tak sempat. Pada waktu tu dia datang tergesa-gesa.
Maka Nabi SAW bersabda, "Ajalna rajul," kami telah menjadikan lelaki ini tergesa-gesa. Maka berkata Itban bin Malik, "Wahai Rasulullah, ara'aita ay akhbirni, maklumkanlah daku berkenaan tentang seorang lelaki yu'jalu, yang telah bersegera, ataupun yu'jalu, yang telah disegerakan, animra'atih, daripada bersetubuh dengan isterinya." Maksudnya dia sekejap, dia berjimat sekejap, dan pada waktu itu walam yumni, air maninya tidak keluar. Madza alaih, apakah yang wajib ke atasnya? Maka Nabi SAW bersabda, "Innamal ma' di sini maksudnya mandi wajib. Sesungguhnya mandi wajib hanya wajib minal ma', daripada inzalil mani, ataupun keluarnya air mani." Maka ini di awal Islam. Selagi mana tak keluar air mani, maka pada waktu itu tidak ada mandi wajib. Maka jangan pula kita terkeliru. Jangan pula kita baca hadis ni, tak payah mandi wajib. Imam Muslim sendiri menyusunkan hadis ini, dan nanti di hujung beliau akan bawakan apa yang menasahkan, menghapuskan, ataupun menjadikan hadis ini tidak lagi diguna pakai. Beliau akan bawa pada riwayat 784. Terus baca 777, baca sampai habis. Riwayat yang lebih kurang sama. Terus 778 baca. Syikhir. Maka beliau berkata, adalah Nabi SAW yansakhu hadithuhu ba'duhu ba'da. Sebahagian periwayatan hadis baginda menasah, membatalkan beramal dengan sebahagian hadis yang lain. Maka Imam Muslim bawa hadis ini nak menerangkan kepada kita hadis innamal ma'u minal ma'. Mandi wajib hanya wajib ketika mana keluarnya air mani. Hadis tersebut terbatal. Hadis tersebut tidak lagi diamal. Hadis tersebut adalah mansuh. Dan ini Imam Muslim bawakan hadis ini. Ini bukan dalam syarah, ini dalam Sahih Muslim. Bahawa perkara biasa, sebahagian hadis baginda menasahkan, membatalkan beramal dengan sebahagian hadis yang lain. Sebagaimana yansahul Qur'anu ba'duhu ba'da, sebahagian Al-Quran menasahkan, membatalkan beramal dengan sebahagian ayat Al-Quran yang lain. Jelas ke jelas? Baca 779, masih lagi berikan innamal ma'u minal ma'. Terus daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW marra, telah melewati ala rajulin minal ansar, seorang lelaki ansar. Fa arsala ilaihim, maka Nabi SAW telah mengutuskan seseorang untuk memanggilnya. Fa kharaja, maka dia telah keluar daripada rumah. Wa ra'suhu yaqtur, dalam keadaan air menitis daripada kepalanya. Dia baru selesai mandi. Maka Nabi bertanya, la'allana ajalnaka, mungkin kami telah menjadikan kamu tergesa-gesa. Maka beliau menjawab, na'am ya wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, idza ujilta, wahai Rasulullah, apabila seseorang itu dia telah disegerakan, maksudnya dia tengah bersetubuh, pada waktu itu disegerakan, tak keluar air mani. Au akhatta, ataupun pada waktu itu kemarau. Apakah maksud kemarau di sini? Pada baris yang keempat daripada bawah, maksudnya adalah al-ikhad, adamu inzalil mani. Air mani dia tak keluar. Dia bersetubuh tetapi air mani tak keluar. Sama ada air mani tak keluar kerana dia telah disegerakan sewaktu bersetubuh, maksudnya ada seseorang panggil apa dan sebagainya, ataupun memang air mani dia tidak keluar. Fala ghusla alaika, maka baginda Nabi maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka baginda Nabi bersabda, fala ghusla alaika, maka tidak ada mandi yang wajib ke atas kamu, dan ke atas kamu hanyalah wuduk. Berkata Ibnu Bashar, idza ujilta au ukhita. Terus baca 780. Jelas ke jelas? Terus
Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka daripada Ubay bin Ka'ab beliau berkata, aku telah bertanya kepada Nabi SAW anil rajul, tentang seorang lelaki yusibu, yang menggauli, minal mar'ah, akan seorang wanita, akan isterinya. Summa yuksil baris yang ketiga daripada bawah, iza da'ufa anil inzal, apabila dia lemah daripada keluarnya air mani. Summa yuksil, kemudian pada waktu itu dia menjadi lemah. Maka Nabi SAW bersabda, yaksil, basuhlah apa yang ma'asabahu minal mar'ah, apa yang terkena padanya daripada wanita tersebut. Maksudnya apa jua yang dia terkena pada badan dia, pakaiannya daripada wanita tersebut, maka basuhlah. Summa yatawadda, kemudian berwuduklah, wa yusalli, dan tunaikanlah salat. Maka daripada sini kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pada baris yang ketiga daripada bawah, fihi dalil, maka di sini adanya dalil bahawa adalah najis cairan yang keluar daripada kemaluan perempuan. Wa fiha khilafun ma'ruf, namun sebenarnya ada perbezaan pendapat. Al-asahu inda ba'di ashabina najasatuha, maka sebahagian daripada para ulama Syafi'i menyebut cairan yang keluar daripada kemaluan perempuan adalah najis. Sebahagian lagi, wa man qala bit-taharah, sebahagian lagi pada waktu itu menyebut ianya adalah tahir dan suci. Terus baca. Summa yatawadda, kemudian berwuduk dan solatlah. 781 baca. Ada kelas dengan Ustaz Ismail? Setakat ni adalah. Okey, terus baca. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda berkenaan tentang seorang lelaki, ya'ti ahlah, yang menggauli isterinya, yang menyetubuhi isterinya. Al-ityan maksudnya al-jima', dia bersetubuh bersama dengan isterinya, namun air mani tak keluar. Maka pada waktu itu baginda bersabda, yaghsilu dzakarah, basuhlah kemaluannya, wa yatawadda', dan berwuduklah. Maka ini semua adalah hukum di awal Islam, sebelum telah dimansuhkan dengan riwayat 784 nanti. 782 terus baca lebih kurang sama. Bahawa Zaid bin Khalid Al-Juhani telah bertanya kepada Uthman bin Affan. Qultu, maka aku berkata, ara'aita, maklumkanlah daku, idza jama'a ar-rajul, apabila seorang lelaki menyetubuhi isterinya dan tidak mengeluarkan air mani. Maka kata Uthman bin Affan, yatawadda', berwuduk sebagaimana berwuduk untuk salat, wa yaghsil zakarah, dan basuhlah kemaluan dia. Berkata Uthman, aku telah mendengar ini daripada Nabi SAW, namun seperti yang kita sebutkan, ini dimansuhkan dan ia tidak lagi diamalkan. 783 terus baca sampai habis. Terus baca 784. Ini dia hadis yang diamalkan, iaitu apabila bersetubuh sahaja, maka pada waktu itu wajiblah mandi walaupun air mani tidak keluar. 784. Wa bihi la qala hadatsani. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza jalasa, apabila seorang lelaki duduk, baina, di antara syu'abihal arba', 4 bahagian wanita. Apakah maksud 4 bahagian wanita? Maka lihat kepada baris yang kedua, 4, 5. Kata Imam Nawawi, ikhtalafal ulama'u fil murad bi syu'abil arba'. Para ulama telah berbeza pendapat apakah yang baginda Nabi maksudkan dengan 4 bahagian badan wanita dalam hadis ini. Maka ada yang mengatakan al-yadan wal rijlan, 2 tangan dan 2 kaki. Apabila seorang lelaki duduk di antara 2 kaki wanita dan 2 tangan wanita, maka itu maksud dia. Wakila ar-rijlan wal fakhidhan,
iaitu 4 bermaksud 2 kaki dan juga 2 pahanya. Bila seorang lelaki pada waktu itu berada di antara 2 kaki dan 2 paha wanita, maka ini yang hadis maksudkan. Yang ketiga, ar-rijlan, 2 kaki, wasyufran, dan juga 2 bibir kemaluan wanita. Waqtar al-Qadhi Iyad annal murad, yang keempat, syu'abul faraj al-arba', 4 penjuru kemaluan. Bila seseorang lelaki itu berada pada depan kemaluan wanita, kemudian sabda Nabi, summa jahadaha, kemudian dia telah bersungguh-sungguh pada wanita tadi. Maksudnya dia telah bersama, menggauli, berjimak wanita tadi. Faqad wajaba alaihi al-ghusl, maka wajiblah ke atas dia mandi. Maka ini tak disebut keluar air mani ke tak. Maksudnya kalaulah bersama sahaja, maka pada waktu itu wajiblah untuk dia mandi. Kata Imam Nawawi pada pertengahan muka surat, wa ma'nal hadis anna ijabal ghusli, bahawa sesungguhnya mandi menjadi wajib, la yatawaqqafu, tidak terikat, ala nuzulil mani, dengan keluarnya air mani, bal mata ghabat, bahkan apabila hilangnya, ghaibnya, al-hashafah, bahagian paling depan kemaluan lelaki, maksudnya helmet kemaluan lelaki, fil faraj, pada kemaluan wanita, wajib, maksudnya bukan seluruh kemaluan pun, hanya bahagian depan kemaluan lelaki masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka para ulama sepakat, kata Imam Nawawi, wajabal ghuslu, maka wajib mandi ke atas siapa? Kedua-duanya, ala rajuli wal mar'ah, atas lelaki dan perempuan. Wa hadza la khilafa fihi al-yawm, dan ini adalah pandangan yang tidak ada seorang ulama pun pada waktu itu berbeza pendapat. Wa qad kana fihi khilaf, hanya ada khilaf pada zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Thumma aqada al-ijma', kemudian telah berlakunya ijma', seperti mana yang kami telah sebutkan. Berkata para ulama mazhab Syafi'i, walau ghayaba, kalaulah hilang ataupun termasuk kemaluan bahagian depan kemaluan lelaki, al-hashafah, pada bahagian kemaluan belakang perempuan, dubur, ataupun pada waktu itu kemaluan belakang lelaki, al-iyadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan, ataupun pada waktu itu pada kemaluan binatang, ataupun pada dubur binatang, tetap pada waktu itu wajib mandi. Sama ada yang dimasuki itu hidup ataupun mati, kecil ataupun dewasa, siapa pun mereka, sengaja ataupun tidak, dipaksa ataupun sengaja, bila masuk sahaja kemaluan lelaki dalam pada waktu itu kemaluan wanita, maka pada waktu itu wajiblah mandi. Jelas ke jelas? Terus baca. Wa illam yunzil, dalam hadis matar ada penambahan walaupun air mani tak keluar. Terus 785, baca hadis. Baca sampai habis. Kita berhenti di sini sebab nak ada kelas Ustaz Ismail. Kita sambung nanti jam 6.30 insya-Allah. Terima kasih semua, terima kasih kepada yang bersama. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.